السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penabi bersama Hadi Syarudin, siapa pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung kembali kepada tafsir kita. Dan para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita berada pada ayat 118 hingga berikutnya daripada surah Taha. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, iaitu golongan musyrikun, banyak generasi sebelum mereka yang telah kami hapuskan, padahal mereka melalui kawasan tersebut, kawasan tempat tinggal umat-umat yang telah dirosakkan itu. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Dan kalau tidak ada satu ketetapan dahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, iaitu tempohnya, pastilah siksaan itu akan menimpa mereka. Maka sabarlah engkau, wahai Muhammad, atas apa yang mereka katakan, dan tasbihlah dengan muji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan tasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di hujung siang, agar engkau menjadi senang. Ikhwati fillah, jadi dalam ayat yang Allah gambarkan kat sini sebagai satu peringatan, rasa bersyukur yang perlu ada dalam diri setiap Muslim. Bukan sahaja perkara tersebut berkaitan dengan Quraisy yang enggan dan ingkar, lalu Allah tangguhkan turunnya azab ke atas mereka, tapi ia juga kepada kita sebenarnya. Begitu banyak maksiat yang berlaku keliling kita, tapi Allah masih lagi melihara, memberi kepada kita rezeki, memberi kepada kita ketenangan, keamanan. Masya Allah, tidakkah kita mengambil pengajaran terhadap perkara yang berlaku? Allah Maha Berkuasa, tuan-tuan yang mulia sekalian. Tsunami itu mampu berlaku di mana sahaja. Satu misteri yang berlaku, bagaimana tidak ada orang dapat menyangkakan ianya berlaku menimpa golongan yang tertentu. Ribut Greek yang pernah berlaku satu masa dahulu. Jadi ini wajar menjadi pengajaran kepada semua umat, sama ada orang kafir, lebih lagi orang Islam, supaya mereka memahami. Jadi setengah ulama tafsir mengatakan bahawa manusia ini merasa aman, selamat daripada jatuhnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman yang ada dalam diri ini berlangsung di antara waktu pertama keberadaan manusia di muka bumi sampailah kepada ajalin musamma, kecuali jika ada rasul yang datang memperingatkan mereka, lalu mereka masih lagi menentang, sehingga ketika itulah diberi keputusan kepada mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kalimah yang Allah tetapkan. Contoh dalam surah Yunus, Allah gambarkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Setiap umat mempunyai rasul, apabila telah datang rasul kepada mereka, demikianlah diberilah keputusan agar mereka dengan adil, antara mereka dengan adil, dan mereka tidak sedikit pun dianiaya. Jadi keputusan di antara mereka dimaksudkan ini keputusan antara Nabi dan umatnya, dalam bentuk membinasakan secara total orang yang ingkar. Para rasul ni kalau datang mereka membawa mukjizat, bukti. Tapi kalau masih lagi menentang, maka layaklah mereka ni mendapat seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita bincangkan dalam ayat yang banyak, fakullan akhazna bi dhanbihi ومنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم أخذته صيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أغرقنا. Begitu banyak sekali bentuk siksaan yang berlaku kepada mereka, dibaling dengan batu, pekikan daripada langit, ditenggelamkan,
lemas dalam lautan seperti Fir'aun. Ini tuan-tuan yang dimulai kasihan, azab turun bila mereka ingkar. Ada setengah ulama yang memahami perkataan kalimah dalam erti kata jatuhnya seksa terhadap musyrikun Mekah dalam peperangan Badar. Sedangkan ajalin musamma, jatuhnya seksa yang lain selain daripada perang itu. Ada juga di kalangan para ulama yang memahami bahawa maksud ajalin musamma ni artinya batas waktu tertentu yang merujuk pada kiamat. Sebagai contohnya Tahir ibn Ashur, beliau enggan memahami dalam bentuk kiamat, kerana kata Tahir bin Ashur ni bahawa ia bererti seksa yang akan mereka lalui bila pun terjadi. Boleh jadi kat dunia seperti yang menimpa golongan musyrikun dalam perang Badar, ataupun boleh juga berlaku ke akhirat. Jadi bin Ashur memang tak setuju dengan apa yang pandangan yang famous di kalangan para sahabat Nabi yang menyatakan bahawa sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari bahawa ada 5 perkara besar yang telah pun menimpa golongan musyrikun. Yang pertama, asap yang memenuhi kota Mekah. Yang kedua, terbelahnya bulan. Yang ketiga, kemenangan Rom atas Parsi selepas Parsi menang. Kemudian Al-Batshah. Al-Batshah ni iaitu kebinasaan terhadap sekelompok kaum musyrikun. Jadi dengan demikian kata, menurut ini merupakan pandangan yang popular di kalangan para sahabat Nabi, perkara tersebut, 5 perkara tersebut telah berlaku, maka tak perlulah dinantikan lagi. Jadi Ibn Ashur menolak pandangan yang popular ini. Katanya tak ada pun dalam Al-Quran Karim isyarat yang menjadikan kita harus memahami maksud lizaman, lakana lizaman. Lizam yang dimaksudkan di sini iaitu lakana lizaman wa ajalu musamma, dia menjadi satu kelaziman, dia menjadi satu ketetapan. Jadi lizam yang dimaksudkan kat sini bukanlah 5 perkara yang popular itu, kata Ibn Ashur. Jadi kerana tidak ada pun ayat lain yang mengatakan maksud lizaman kewajipan yang berlaku ke atas keingkaran tersebut untuk ditimpakan azab, bukan khas merujuk pada 5 perkara itu. Dia lebih umum lagi. Dan ada di kalangan azab ini belum lagi berlaku, bahkan dia akan terus berlaku kepada mereka yang ingkar zaman berzaman, seperti yang kita lihat keliling kita. Demikianlah kata Tahir ibn Ashur. Ikhwati fillah, kemudian firman Allah SWT di sini, wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan muji Tuhanmu. Di sini kata para ulama tafsir, contohnya Al-Baghawi, difahami dalam pengertian yang umum, iaitu perintah bertasbih dan bertahmid, menyucikan, memuji Allah SWT baik dalam hati, dengan lidah ataupun perbuatan. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan umatnya yang berat, yang mereka pikul, memerlukan kesabaran yang amat luar biasa. Jadi ia peristiwa-peristiwa yang tak terlepas daripada hikmah yang Allah telah tetapkan. Walaupun orang Islam tidak senang dalam peristiwa yang berlaku itu. Jadi peristiwa ni kalau kita tinjau dari segi penderitaan dan keburukan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dikaitkan dengan kehendak Allah, maka tak mustahil akan timbul perasaan menggerutu dalam hati, buruk sangka terhadap Allah SWT. Kenapa orang Islam kalah? Kenapa orang Islam dianiaya? Kenapa para ulama dibunuh? Kenapa golongan Palestin, umat Islam Palestin disembelih hidup-hidup? Jadi kalau kita berfikir demikian, tuan-tuan, kita akan buruk sangka terhadap Allah SWT. Dan sebab itu Allah mengingatkan kita supaya banyak bertasbih, menyucikan Allah SWT daripada segala sifat yang tidak wajar baginya. Dan bila kita tinjau sebenarnya dari sudut yang positif, apa yang berlaku baik dalam peribadi ataupun dalam masyarakat, maka sebenarnya tuan-tuan, kita sentiasa kena memuji Allah SWT atas anugerahnya. Bukankah kesabaran menghadapi tentangan dan cemuhan adalah satu latihan bagi jiwa supaya ia mesra kepada semua ujian yang berlaku? Bukankah ujian dalam hidup ni, tuan-tuan, tidak akan digapai sampailah kita berjaya dalam ujian-ujian yang banyak yang menimpa? Seorang yang tidak ditimpa musibah dekat dunia ni, ke akhirat besok dia akan muflis, tuan-tuan. Kata Ibn Abbas, kalau tidak kena musibah yang menimpa kamu, maka ke akhirat besok kamu akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan muflis. Maka apa jua ujian yang berlaku, wahai saudara, serahkanlah kepada Allah, pujilah Allah banyak, ingat kepadanya selalu. Jadi tasbih yang diperintahkan di sini, kata para ulama, setengah ulama, contohnya Al-Baghawi, contohnya Imam Ibn Jauzi, begitu juga Ibn Atiyah, kadang-kadang tasbih ini merujuk kepada tuntutan salat. Kerana salat itu sendiri mengandungi tasbih dalam ni, menyucikan Allah SWT, memujinya.
Jadi kalau kita memahami dalam konteks seperti ini, jadi waktu yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai contoh, qabla tulu'i syamsi, jadi ini merujuk kepada waktu subuh. Wa qabla al-ghurub, jadi sebelum terbenam, ini merujuk pada asar. Ana'il lail, ana al-lail, ini maksud apa? Waktu malam, merujuk pada maghrib dan juga isya. Atrafan nahar, atrafan nahar ni merujuk pada apa? Penghujung siang. Atraf ni jamak kepada taraf. Taraf berarti penghujung. Dia ditandakan sebagai akhir, pertengahan awal dari siang dan awal dari pertengahan akhir. Jadi zuhur ni merupakan waktu, merujuk kepada waktu akhir daripada pertengahan awal dan awal daripada pertengahan akhir. Ini kata Imam Ibn Jauzi yang tafsirnya. Jadi Allah menggunakan perkataan atraf ni kerana dulu kita pernah bincangkan dalam surat Tahrim, kadang-kadang Allah menggunakan plural merujuk pada singular. Contohnya dalam surat Tahrim yang lalu telah kita bincangkan ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Kalau kamu tawab kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah guna kepada qulubukuma, qulub, sedangkan merujuk kepada qalbakuma, iaitu hatinya merujuk kepada Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anha dalam beberapa perselisihan antara isteri Nabi yang berlaku yang pernah kita bincangkan dahulu. Kenapa Allah gunakan qulubukuma, tak guna qalbakuma, walhal yang merujuk kepada dua orang individu tersebut, dua orang isteri Nabi SAW sahaja? Maka demikianlah dalam pendekatan Quran, kadang-kadang dua ataupun satu digunakan dalam bentuk plural, seperti yang telah kita lihat sekarang ni. Atrafan nahar, atrafan nahar merujuk kepada waktu zuhur, kerana waktunya ketika tergelincir. Dia adalah sebahagian yang pertama, hujung separuh yang pertama dan awal separuh yang terakhir. Dan sebab itu dipanggil atrafan nahar. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ada juga yang mengatakan bahawa maksud atrafan nahar ini merujuk pada salatul maghrib dan juga salatul subuh. Ini merupakan pandangan Ibn Zaid, kerana fajar merupakan pada permulaan bahagian yang pertama dan maghrib merupakan hujung waktu yang kedua, bahagian yang kedua. Ada pula yang mengatakan maksud atrafan nahar di sini, taraf merujuk pada fajar, iaitu salat subuh, merujuk pada zuhur, merujuk pada asar. Kerana fajar ini merupakan taraf yang pertama, bahagian yang pertama, zuhur bahagian yang kedua, dan asar bahagian yang seterusnya. Ini merupakan pandangan Al-Farra. La'allaka tarda, kalau kamu banyak bertasbih, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wa atrafan nahar. La'allaka tarda, la'allaka tarda ni kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Kathir, Nafi', Abu Amr, Abu Amir, Ibnu Amir, Hamzah, Hafaz bin Asim. Tarda ni dibaca dengan fathah, fathah ta, fathih ta, tarda. Ada juga yang membaca dengan turda, seperti bacaan Kisai, Abu Bakar daripada Asim. Ada juga yang baca dengan turda, turda. Kalau sebut, kalau membaca dengan tarda, la'allaka tarda thawab Allah alladhi yu'tik, semoga engkau ni merasa rida dengan anugerah Allah yang telah diberikan kepadamu. Tapi kalau kita baca turda wa man dhammaha fa fihi wajhan, ahaduhuma la'allaka tarda bima tu'ta wa thani la'alla Allah an yurdak, an yardak. Kalau dibaca dengan turda mabni lil majhul, dia merujuk kepada kamu rida dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, ataupun kamu dan supaya Allah rida terhadap kamu. Jadi turda, kamu diridai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara wajah bacaan para ulama terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, lagi kalau kita lihat dari sura bahasa Arab, ana, ana ni datang dari perkataan ina. Ina yang berarti waktu. Jadi perbezaan redaksi perintah bertasbih di malam hari dengan perintah bertasbih sebelum terbit dan juga sebelum terbenam matahari, kata Al-Biqai merujuk kepada pentingnya keutamaan salat pada waktu malam, kerana waktu tersebut adalah waktu ketenangan, tapi dalam masa yang sama ia amat berat untuk dikerjakan, tuan-tuan. Sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bila bangkit pada waktu malam pasti akan menggerakkan isinya dengan merenjis air, bangun, bangun sayang, bangun isteriku, bangunlah mohon kepada Allah SWT, kerana ia mengandung erti yang sangat berat. Mudah-mudahan kita akan lihat lagi perkara ini seperti yang diuraikan oleh antara ahli tafsir yang terkemuka
Syekh Almarhum Muhammad Mutawalli Asy'ari yang tafsirnya itu menarik untuk kita fahami, terutama dalam konteks masa. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.